Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Puan Halimah. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan Fahdi Ghazali? Alhamdulillah, sihat-sihat. Alhamdulillah. Cik Puan daripada mana Cik Puan? Putrajaya. Putrajaya. Okey, Putrajaya. Sebenarnya kita punya okey, alright. Boleh Cik Puan turunkan sikit tak muka tu? Betulkan kamera sebab muka naik ke atas. Okey. Right. Okey, dah nampak. Okey. Nampak insya-Allah. Okey, Cik Puan Halimah buat bisnes apa? Boleh perkenalkan diri? Okey, saya Halimah Ahmad, Putrajaya. Saya buat ejen lah, dealer Cokodak, coklat sedap. Keluaran Bumi Putra Islam Malaysia. Saya baru join je 2 bulan sebenarnya. Baru join 2 bulan. Yes, baru join 2 bulan. Bulan 6 hari tu. Okay. So sekarang ni saya dah tim saya lah. Lepas tu dalam tim yang besar tu maksudnya saya dah dinobatkan sebagai top recruiter untuk 2 bulan berturut-turut dan insyaAllah strive lagi for this August punya bulan lah. Macam tu. Lepas tu itulah nak bertanya lebih lagi nanti macam mana nak maintain, lepas tu nak develop, nak enhance lagi kita punya team, besarkan lagi dan So far dah ada berapa team? Team saya yang saya punya agent sekarang 25 orang. Lepas tu dropship dalam 6 orang. Ejen untuk dapat 25 ejen tu dalam masa berapa lama? 2 bulan. Apa kaedah yang Cik Puan Halimah guna untuk dapatkan 25 dalam masa 2 bulan tu? Guna kaedah list down kontak lama, grup WhatsApp, grup FB. Yang penting sekali I list down kan daripada grup sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah semua. Sepanjang perjalanan tu cari balik kontak-kontak lama kan, macam tu. Lepas tu go one by one, go by group dulu, masuk grup WhatsApp, FB, IG, lepas tu go one to one lah to them. Mana-mana yang kita nampak potential dan kita explain lah. At first kita kena study our product dulu, tahu produk kita, company kita, semua detail tu, basic itu dah di jari lah maksudnya. Di ujung jari, maksudnya orang tanya kita jawab je, orang tanya kita jawab lah macam tu. So kita kena buat bisnes lain tak sebelum ni? Pernah buat bisnes ejen, jadi ejen online ke, MLM ke, pernah buat? Pernah dulu try Zulian dulu waktu kerja, tapi itu waktu hectic, tak dapat continue sebab saya kerja sekarang dah kira berada di rumah, boleh concentrate lah. Saya buat 2 kerja, saya jadi ejen hartanah, maksudnya perunding hartanah. Lepas dah lama dah lah, dalam 2 tahun, tapi yang ni baru 2 bulan. Lepas tu macam bisnes ni dia boleh kita rasa tertawan hati, menarik. Bisnes coklat which is senang lah, coklat which is semua orang makan, lepas tu kita rasa sendiri, family kita rasa sendiri dia sedap. Itu. Kita pun dah compare dengan produk-produk yang setara dengan dia. So yang ni alhamdulillah sedap dan diakui oleh family, ke kawan semua. Lepas tu kita dah yakin itu yang nak start tu. Lepas tu dengan keyakinan tu lah kita start build up team ni. Cari agent, cari dropship, itu macam tu. So soalan Cik Puan Halimah apa dia? Soalannya adalah sebab dalam agent ni tak semuanya kita boleh, dia orang ni macam sama seiring dengan kita. Ada yang cakap nanti dulu, macam tu. Kita dah semangat berkorban, kadang-kadang kita boleh rasa macam alamak macam mana ni, dia tak tak berapa nak seiring dengan kita lah ke depan kan. Macam tu lah. Macam mana nak kita sendiri pun nak maintain, kita tak nak jatuh, tak nak down. Lepas tu kita nak tarik semua dalam tim kita tu bersama dengan kita, maju ke depan. Sebab kita ada target kita rasa dah macam dah jatuh hati dengan bisnes ni, kita rasa boleh pergi jauh. Macam tu. Ada orang yang ada masalah tu tak yang sedang live dengan kita? Cuba komen dekat bawah.
Takut ada orang yang ada masalah yang sama. Saya dah explain banyak kali. Setiap kali saya coaching, akan ada soalan yang sama. I rasa itu Ada soalan yang sama jugalah. Semua orang menghadapi masalah yang sama kan. Dan Cumanya sepatutnya kalau ada ilmu kita semua belajar. orang yang ada masalah yang sama boleh tengok live-live saya yang sebelum ni. Saya explain very simple. Okay. Dalam Itulah. dunia agent ni ada dua sahaja perkara yang perlu dititik beratkan. Pertama adalah recruiting. Okay. Pertama recruiting. Recruiting jangan berhenti. Yes. Right? Yes, betul, yes. Kenapa recruiting jangan berhenti? Sebab apa? Sebab dalam ramai-ramai orang kita punya agent, 20% dia akan hidup, 80% akan syahid. Betul tu, betul. 20% dia yang akan hidup. Jadi yes. Dia umpama macam ni. Kalaulah seseorang tu dah mati, kita nangis macam mana pun dia akan tetap mati. So apa yang perlu kita buat adalah mesti move on. Next button lah. Right? Next. Next. So sebab tu sekarang ni by hook or by crook, don't stop recruiting. Don't stop at 25. Okay? Yes. Right? Yes. Dan kita mesti ada satu mindset yang mana by hook or by crook 20% dia akan hidup. Yes. So kita tak sedih. Kalau kita expect semua orang hidup, itu yang menyebabkan kita akan keep on bertanya semua orang, macam mana I nak pergi bersama-sama dengan semua team I. Kita takkan pergi sama-sama pun. Secara jujur dan ikhlas. Takkan ada satu sistem agent yang semua agent dia hidup. Kalau semua agent hidup, semua orang akan boleh jadi kaya dengan buat sistem agent. Masalahnya adalah tak semua boleh hidup. Yes. Semangat getah lah. Sebab kita dicipta, kita keluar daripada perut mak kita, bukannya mak suruh berniaga, mak suruh bekerja. Bila tiba-tiba kita nak install software baru dalam orang yang dah lama software dia korup dekat sini. Bukanlah korup, maksud saya ada software yang dah lama bagi tahu kerja. So tiba-tiba kita nak replace 100%, nak tukar software ni pergi berniaga. Niaga kena fikir positif. Orang reject tak apa, orang say no, we say next. Masalah software tu tak boleh diterima oleh orang yang baru. That's why 20% dia boleh terima benda tu. Siapa yang boleh terima? Betul. Mungkin keadaan dia tertekan, duit tak ada, kerja kena buang, dia terpaksa buat. Ataupun memang minda dia memang minda usahawan. Atau ada orang juga dia join atas dasar sebab kita kawan dia ni kawan kita. Tapi masalahnya bila dijual, dia rasa tak masuk. Dia dalam orang Kelantan panggil tak sekung. Apa tak sekung? Bahasa KL apa bahasa? Tak sekung. Tak sekung, tak sesuai. Tak sesuai, tidak sesuai. Jadi apa dia ingat jual coklat bagus. Lepas tu dia jual tak sesuai lah. Mungkin ada orang dia sesuai jual jual phone, contoh macam telefon. Jual tudung, jual baju. Kan? Dia jual makanan lain. So itu sesuai untuk dia. Kosmetik. So that's why kepala otak kita jangan expect semua orang akan bersama dengan kita sampai habis. So kita kena expect 20%. Betul. Jadi based on kalau kita kata kita punya target adalah untuk dapat 100 agent. So berapa yang sepatutnya kita rekrut? Okay? 1,000. Right? So kalau 1,000 nak 100 tu 10%. 10%. Berapa orang yang patut kita rekrut? Kalau kita nak ada 100 agent aktif. Berapa orang yang kita kena rekrut? 20%. 10,000. Mana ada 10,000? Kita nak 100 orang agent aktif. Macam mana kita nak kira? 100. Okey. 100 bahagi darab berapa? 100 darab 100 bahagi 20. 20% darab bahagi 20. Berapa? 20% darab berapa? Sama juga 100.
Sama juga 100 apa? 100 bagi 0. 100 bagi 0.2 lah. Berapa? 5. Macam ni. Berapa 5,000 Mana ada. So nampak tak? Bila kita tak clear dengan nombor tu, kita akan buat kerja, dia panggil apa? Ayat dia membabi buta. So kita dah rekrut. Kita tak tahu berapa yang kita perlu rekrut. Faham tak? Lepas tu kita duduk sedih orang tinggalkan kita. Tak. Nombor tidak akan menipu. Berapa yang sepatutnya kita rekrut untuk dapat 100 orang? How to calculate? Kita nak kira. Cuba beritahu saya macam nak kira. 20% jarak berapa sama juga 100. So berapa 100 bahagi 0.2. Berapa jawapan dia? Betul. 1 bagi 0.2. 2 kali tak reti nak congak macam makcik yang apa kat pasar. 5,000, 50,000. 5,000. Macam ni lah. Makcik kat pasar Macam ni lah. 100 berapa? 100 berapa? 100. 10,000. Bahagi 20. Berapa? Bagi 20. 2 kali 5. 1,000 bahagi 2 lah Cik Puan Halimah. 500 10,000 lah. Ya. 500 lah. Kita perlu rekrut 500 orang. Kita akan dapat 100 yang 500 aktif. untuk betul. So kalau kita nak 500 orang, Rekrut nak 1,000 orang 500. aktif. Kalau kita nak lebih more than that, guna CV yang sama. So kita keep on recruiting. Faham? Okay, so itu ya rules yang pertama. I got it. Rules nombor 2 adalah kita kena pastikan duplikasi berlaku. Itu je. Apa maksud duplikasi? Tadi Cik Puan kata, saya semangat, saya punya ejen tak semangat. Dia tak seirama, senada dengan saya. Saya menyanyi lagu negaraku, dia menyanyi lagu Siti Nurhaliza. Saya nyanyi lagu Faizal Tahir, dia nyanyi lagu penyanyi lain. Saya tengok Pencetus Ummah, dia pergi tengok Big Stage, contohlah. So dia tak senada, seirama, sekata dengan saya. So nombor 2 dipanggil sebagai training. Kita kena buat training untuk supaya kita punya semangat, kita punya target, kita punya cara untuk kita rekrut orang itu ditransfer kepada ejen-ejen kita. That's why training is very important. Tujuan training untuk apa? Tujuan dia adalah untuk proses duplikasi itu berlaku. Duplikasi apa? Kita nak duplicate Halimah nombor 2, nak duplicate Halimah nombor 3, Halimah nombor 4, Halimah nombor 5. Duplikasi. Macam mana proses duplikasi itu nak berlaku? Kalau ilmu itu tidak ditransfer, otak kita tidak ditransfer, semangat kita tidak ditransfer kepada dia orang. So kena buat training. Wajib ke tak? Wajib balgunah. Kalau kita tak buat training, kita tak buat sesi knowledge sharing, tak buat knowledge transfer, kita ni umpama membina kuburan sendiri. Kita sedang bina kubur sendiri. Niaga ejen tapi tak transfer knowledge. Ejen mati dengan kita mati. Jadi kena transfer. So meaning to say, training ni sangat penting. Dia adalah makanan kepada ejen-ejen kita. Training ni adalah makanan dia orang. Sebab apa? Makanan ejen adalah motivasi. Kalau tak ada makanan, kita tak makan.
setahun tak makan, mati lah. Baby baru lahir, keluar pada perut mak, tak minum susu, apa akan berlaku pada baby? Perut, keluar je baby pada perut mak, kena bagi susu. Kena bagi susu ibu. Dia tak boleh susu lain. Dia tidak boleh susu lain. Dia tak boleh minum air yang air oren, tak boleh. Keluar perut mak, mesti susu ibu. So tu cerita dia, bila dah jadi ejen kita, keluar dia daripada perut, maksudnya dia register je jadi ejen kita, terus kena ada training untuk dia. Kena transfer knowledge kepada dia. Kenapa susu ibu tu penting bila baby lahir? Kena minum. Sebab apa? Nak transfer satu perkataan namanya antibody pada budak tu. Kalau tak minum susu mak, antibody budak tu tak ada. Sebab tu sangat penting dia panggil colostrum, susu ibu yang pertama. Supaya antibody mak ni, dia punya kod antibody tu terus ditransfer ke budak. Jadi kalau ada penyakit, budak tu tak kena penyakit. Hebatnya Allah buat. Allah dah terus transfer benda tu. Dan mak ni, lepas bersalin je terus keluar susu. Sebelum bersalin tak keluar susu. Hebat Allah buat. Allah dah faham dah. Mesti kena transfer. Antibody kena transfer. Manusia kena ada antibody. Kalau tak, kena penyakit. Sama juga. Bila keluar je kita punya agent, kita kena transfer knowledge kita. Supaya apa? Supaya dia tak mati. Supaya dia ada antibody untuk melawan parasit-parasit dekat luar, yang bila dia jual Chocodup ni, Chocodup tu kan? Ni namanya parasit ni. Dia jual Chocodup ni, Assalamualaikum, nak beli Chocodup. Alah, nama je Chocodup. Bila aku try, Choco tak sedap. Dia kata, ni parasit. So kalau dia tak ada antibody, ejen kita tak ada antibody, apa berlaku? Mati je. Orang yang cakap Choco tak sedap, ni pun Choco tak sedap, ni pun Choco tak sedap, mati dia. Patah semangat Patah semangat. Betul. Kita tak nak dia patah semangat. Sebab tu kena install antibody tu. Macam mana? Daripada mak dia. Mak dia nama apa? Halimah. Mak dia ni kena transfer benda tu. Bila dia register dia, terus transfer. Okay, immediately. Maksudnya baby lahir je baby, immediately kena susu. Lahir je di dalam grup kita, immediately training. Naik kapal terbang. Dia kena ada onboarding session, tuan-tuan. Pintu kecemasan ada di kiri dan kanan anda. Kalau berlaku kecemasan, ambil ni, pakai, betul tak? Pernah naik kapal terbang kan? Biasa. Dipanggil sebagai onboarding session. Cuba bayangkan, kapal terbang nak jatuh barulah. Tuan-tuan dan perempuan, di sebelah kiri kanan anda ada pintu kecemasan. Kepala otak dia, orang tak nak proses dah. Betul tak? Dia sebelum kapal terbang terbang, kena briefing. Itu namanya knowledge transfer. Pramugari tu punya knowledge transfer kepada orang yang naik kapal terbang. Dia bukan time nak ada berlaku kecemasan barulah. Tuan-tuan ambil sekarang, okey tiup. Tak boleh. Tu umpama register je jadi ejen, terus knowledge transfer. Bukannya dia tengah nak naik, tiba dia dah goyang lah kan, ada turbulence kan, kena apa, masuk awan bergegar, baru nak bagi briefing. Tuan-tuan, di kiri dan kanan anda ada pintu kecemasan. Kepala otak dia orang tak boleh digest masa tu. So masa dia tengah jual tu, orang duduk parasite ni duduk kata semua, dia punya turbulence tu kau-kau, dia pun kata, kau kena semangat. Kepala otak dia depan ni orang tengah mengata aku, nak suruh semangat. So sebab tu kita kena install ilmu tu as soon as possible. Boleh? Yeah. I got it. Faham Itu basic untuk agent lah. Faham. Dia punya fundamental first. Lepas tu dia punya bawah-bawah tu ada lagi banyak. Okay? So far so good? Faham? Faham. Okay, any other question? Okay, magic number. Buat magic number dan duplikasi transfer knowledge. Once new agent masuk je, semua ilmu kena bagi. Transfer ilmu, train, bagi motivasi. Duplikasi, jadikan Halimah 2, 3 sampai ke berapa-berapa.
baru group kita hidup. Okay. Betul. Yep. So far ingat? Okay. Alright. Ada soalan lagi? Cikgu Halimah? Yep. Yes. Dengar saya tak? Ada soalan lagi tak? Soalan lagi nak kena buat. Macam mana? Ada soalan lagi tak? Macam tak dengar. Ada lagging. Macam putus-putus pula. Ada soalan lagi? Line dia macam putus-putus suara. Itu saja untuk permulaan. Okay, alright. Hopefully Cokodap akan lebih successful dan Cik Puan Halimah pun akan successful. Right, thank you so much. Nanti apa-apa keep on update dengan kita insyaAllah. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Okay, boleh.